Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita bersama-sama untuk sedikit tazkirah ringkas kita tekan lebih kurang dalam 15 minit 15 ke 16 minit. Tajuk nama Allah Subhanahu wa taala untuk tempoh masa 15 minit ini ialah fiqh dalam berzikir dengan zikir yang syar'i. Ringkas saja nama Allah untuk kita jadikan panduan kita. Pertama sekali nama Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, setiap waktu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya, duduknya, kita sepanjang masa kita sentiasa berzikir. Kalaupun terlarang dengan mulut, contohnya berada di tempat qada hajat, dalam tandas, tapi hati tetap bagi zikir, iaitu hati baginda SAW tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan maki Allah, dalam kita nak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita kena tahu sedikit tentang fiqh berkaitan dengan zikir-zikir ini. Yang pertama sekali, kenapa kita kena belajar? Kenapa kita kena tahu? Yang pertama kita kena tahu bahawa zikir-zikir ni, khususnya lafaz-lafaz zikir yang yang ada hari ini, kita kata, ataupun yang kita nak amalkan tadi, sebaik-baiknya ialah bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagian ulama menyatakan bahawa zikir ini sifatnya adalah tauqifi. Maknanya kita tak boleh create sendiri-sendiri. Dia kena merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, anna Nabi SAW qala lahu ala u'allimaka kalimatin taquluha idza awaita ila firashik fa in mutta min lailatika mutta 'ala al-fitrah. Maknanya, nak tak aku ajarkan kepada kamu zikir yang kamu baca setiap kali kamu nak berada dekat dekat katil kamu dan kamu nak tidur. Jika kamu mati malam tu, kamu mati dalam keadaan fitrah, dan apabila kamu pagi, maka kamu akan mendapat kebaikan yang banyak. Ini dalam hadis sahihain. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik wa alja'tu zahri ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Jadi itu doa yang sunat, zikir yang kita baca bila kita nak tidur di atas katil. Maka dalam hati Allah Subhanahu wa taala kita lihat rangkap yang pertama, ala u'allimakal kalimat. Maknanya di sini ulama ambil istinbat bahawa zikir-zikir ni adalah sifatnya adalah tauqifi. Adalah tauqifi. Tauqifi ni apa maknanya? Penentuan zikir tu boleh diamalkan mesti kena ada sandaran daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ijma' dan juga qiyas, katakan. Berdasarkan nas lah, katakan. Dan kemudian ni bermati Allah Subhanahu wa taala, kesepakatan para ulama dan sebagainya. Ataupun kita kata, kalau tidak ada ijma' kat situ, cukup ada sandaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam kes ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, banyak nukilan-nukilan daripada para ulama. Contohnya kata para ulama menyatakan bahawa zikir ni dan doa adalah sebaik-baik ibadat, dan ibadat ini terbina di atas istilah tauqif. Maknanya kena ikut apa yang disuruh, yang dipanggil ittiba'. Ittiba'. Sebab dia adalah ibadah. Dia adalah bentuknya ibadah. Macam solat,
macam apa ni ibadah-ibadah yang lain katakan, maka sebagian ulama katakan dia menganggap bahawa zikir ini termasuk dalam tauqifi, sebagaimana salatnya, hajinya, puasanya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti tauqif? Kalau kita lihat kenapa mesti kena bersandarkan kepada qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi ajar? Kerana nak mengelakkan perkara-perkara yang kadang-kadang zikir tadi adalah adanya unsur-unsur syirik di dalamnya. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita sedap orang duk baca zikir, kita pun follow nak ikut amal, rupanya zikir-zikir tersebut adalah menyeru syaitan contohnya. Baru ni ada satu kajian dia buat pada satu zikir yang ada satu zikir yang tertentu. Maknanya dalam zikir tersebut nama Allah menggunakan ataupun menggunakan nama-nama syaitan, katakan wal iyazbillah min dzalik. Sedang orang tak tahu. Ada orang seronok amal, dia nak beramal, semangat nak beramal, jadi dia beramal tanpa mengetahui apa maknanya, apa maksudnya. Ada wal iyazbillah min dzalik. Kemudian yang kedua tu nama Allah Subhanahu wa taala, zikir ni dalam fiqh zikir ni dia ada zikir yang ditentukan waktunya oleh Nabi SAW untuk kita baca. Contohnya kita ada zikir pagi. Ada zikir pagi ni bila start lepas subuh. Start lepas subuh katakan, mana lepas waktu subuh tu dah dinamakan pagi, kita boleh baca sampai sebelum zuhur. Ada sampai sebelum zuhur. Dan dia ada zikir petang. Zikir petang dibaca mana selepas asar bawa ke malam, katakan. Itu dipanggil zikir pagi dan zikir petang. Banyak dalam dekat luar sana ada jual katakan zikir pagi dan zikir petang, himpunan zikir pagi dan zikir petang. Dan zikir ni ada yang bilangannya telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh main simple ikut kita lah. Kita nak zikir tak boleh katakan. Ada apabila ianya telah ditentukan oleh Rasulullah SAW di sudut bilangannya, maka kita kena ikut atas dasar bilangan yang Nabi dah sebutkan. Maka itu yang terbaik. So ada juga zikir yang Nabi sifatkan umum. Contohnya dalam Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, kalimatani habibatani innallah thaqilatani fil mizan. Dua perkataan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan pada mulut, berat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. So hadis ini umum. Berapa banyak kita nak zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bila kita nak zikir tak kisah, sebab dia bersifat umum, katakan. Macam hari ini selawat ke atas Nabi SAW juga termasuk dalam zikir, ialah berselawat ke atas Nabi. Nabi kata akthiru alayya salat Yaumal Jum'ah, katakan banyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat. Nabi tak hadkan berapa bilangan. Jadi maka bila Nabi tak hadkan dalam hadis, kebanyakan. Perbanyakkan kita kata selawat tadi pada hari Jumaat, malam Jumaat ataupun siang Jumaat, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada zikir ni ada yang mempunyai kita kata kaifiyah yang tertentu. Contohnya kalau bilangan itu Nabi SAW mengira, bukan setakat kita ambil sunnah bilangan tu, kita ambil sunnahnya sekali dengan cara Nabi SAW mengira. Nabi SAW kan yu'idu bi yaminihi, dia mengira dengan tangan kanan dia. Jadi kita mencontohi Nabi SAW berzikir dengan menggunakan tangan kanan itu adalah dianggap sebagai menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kira yang betul ialah dengan menggunakan ruas yang ada pada jari. Kalau kita kata lepas mayang kita zikir kiraan dia start daripada yang kecil ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
So sekali putaran tu ada 33. Kalau lepas mayang 33 lah. Kalau yang lain tu kita tekan ikut bilangan yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sikit je beza. Contohnya lepas mayang fardu, kita ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada satu lagi lafaz Nabi baca setiap lepas maghrib dengan lepas subuh, Nabi baca 10 kali. Tetapi ada tambahan sikit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau waktu salat biasa tak ada yuhyi wa yumit. Kita hanya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je cukup. Bacaan sekali itu pun memang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas salat. Bacaan 10 kali itu dibaca selepas salat maghrib dan lepas salat subuh dengan tambahan yuhyi wa yumit. So kita tak boleh simply baca yang sekali itu kita katakan tukar tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sekali itu kita tambah yuhyi wa yumit. Unless kalau ada nas yang kata boleh tambah kat situ. Tetapi Nabi ajar pada kita ada dua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Lagi satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. So ada yang sebagian ulama dia kata boleh juga dibaca sekali yang tanpa, sekali dengan yuhyi wa yumit pada salat-salat yang lain. Tapi itu adalah perbahasan di sisi ulama. Nak ceritakan di sini tentang mati Allah, zikir ni kita tak boleh main zikir seronok itu tak boleh main ikut kita lah, kita nak zikir tak ada. Ya katakan semuanya berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang zikir hari ini orang ialah macam-macam zikir-zikir yang dicipta, zikir-zikir yang kita kata tak tahu daripada usul galurnya, dengan pergerakan badan, cara kaedah-kaedah yang tertentu, kaifiyah pergerakan badan dan sebagainya. Maka perkara-perkara tersebut nama Allah Subhanahu wa taala secara umumnya kita kata tidaklah bila nak isbatkan benda tu adalah memang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maknanya kata Allah Subhanahu wa taala, datangkan bukti memang perkara tersebut Nabi ajar pergerakan badan kan. Ada orang la ilaha illallah wa la ilaha illallah, dia ada cara pergerakan yang tertentu dan sebagainya. Maka pergerakan-pergerakan itu bila kita kata ianya adalah sunnah, maka kita kena minta ataupun kita kena rujuk balik betul ke benda itu sabit dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak, wallahu alam. Jadi kalau tidak sabit maka tidak perlu diamalkan mati Allah, cukuplah seperti mana yang Nabi telah ajarkan kepada kita, zikir-zikir yang sangat banyak. Kita yang Nabi ajar ni pun tak sanggup kita nak buat, tak sanggup. Bukan tak sanggup, bahkan tak larat kita nak buat. Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia himpunkan zikir-zikir Nabi dalam satu jilid khusus tentang azkar. Al-Azkar Imam Nawawi, masyhur nama Allah kitab tu Al-Azkar Imam Nawawi. Dihimpunkan dalam tu zikir-zikir saja. Punyalah banyak. Yang Nabi ajar pun kita tak dan nak buat, kata. Tak dan nak buat, dia katakan wallahu alam. Jadi tentang macam Allah Subhanahu wa taala, zikir ni kita kata kelebihannya kita kata macam Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir itu akan menenangkan hati. Walaupun zikir yang disebutkan situ dalam konsep yang sangat-sangat luas, bukan hanya zikir yang biasa saja. Salat itu pun dianggap sebagai zikir, baca Al-Quran pun dianggap sebagai zikir dalam konsep yang umum. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab At-Tibyan, zikir yang paling hebat ialah bacaan Al-Quran lah. Al-Quran kita itu yang kita baca itu nama Allah Subhanahu wa taala, yang pada Al-Quran itu adalah zikir yang paling baik, katakan. Ada Nabi kata apa, likulli harfin asyru amsalha, setiap satu huruf tu 10 ganjaran pahala, katakan. 10 ganjaran pahala. Lagilah kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala
dalam kita dalam zikir ini, dia ulama sebut antara adab-adab yang perlu kita ambil. Pertama sekali ialah kita kata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang mati Allah, tadarru' wa ilhah wa tarkil isti'jal. Jangan nak laju, zikir tu jangan nak laju. Jangan nak laju, kita relax, dia katakan subhanallah 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 subhanallah, laju sangat, dia katakan. Kita tidak perlu sampai tahap begitu. Dan kemudian nama Allah yang ketiga, hadirkan sifat al-khauf wa ta'zim dalam hati kita, rasa takut dan rasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir nama Allah Subhanahu wa taala jangan dilakukan secara melampau kuat, ataupun kita kata zikir mesti dengan lidah, mesti dengan mulut, dengan lidah, dengan suara, tetapi bukan dengan suara yang kuat. Kata ulama, bainal jahri wal ikhfa, di antara perlahan dan kuat, ya, tengah-tengah lah, middle, ya, jangan terlalu kuat. Nama Allah. Kemudian nama Allah yang seterusnya, adab yang seterusnya, zikir ni kena kaitkan lidah dengan hati. Lidah dengan hati, bukan saja dengan hati, tetapi dengan lidah. Dengan lidah, katakan. Kadang-kadang kita tengok orang tu zikir, zikir hati, dalam hati, zikir dalam hati. Yes, kita memang kita dituntut zikir dengan hati juga nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi zikir yang sebenarnya ialah kaitkan lidah dengan, ataupun kaitkan lidah dengan hati, dua-dua sama. Wallahu a'lam. Dan yang seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata zikir ni antara yang terbaik ialah waktu pagi dan waktu petang, fil ghudu wal asal, katakan. Wallahu a'lam. Dan kemudiannya tentang macam Allah Subhanahu wa taala dalam kita dalam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, jangan adab-adab zikir ni jangan sampai kita leka. Jangan sampai kita leka daripada zikrullah. Tu kita kena tahu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah masuk waktu. Mudah-mudahan nanti kalau sempat akan datang, kita ada dia punya maratib zikir, dia panggil level dalam berzikir, katakan. Dalam berzikir pun ada level nama Allah. Nanti kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan selainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.